excited. Atau ketika iPhone keluar model baru, orang tak sabar menunggu, orang sanggup beratur. Masa iPhone 10, iPhone 10 keluar tahun 2017, ada orang beratur 3 hari depan Singapore Apple Store di Orchard Road. 3 hari iktikaf nak mendapatkan dia punya Lailatul Qadar dia tu. Di Malaysia ada yang beratur depan Mac Studio Bukit Bintang, ada yang beratur dekat kedai Swiss di Queens Bay Mall Penang, beratur panjang. Dan ada sekali Celcom dia buat tawaran package RM10 untuk dapat iPhone. Ada orang beratur 4 malam dekat dengan Celcom Blue Cube di Sunway Pyramid untuk dapat. Kita tak ada nak menyalah ke tidak, cuma nak mengatakan manusia ni dia ada keterujaan terhadap sesuatu dan dia akan buat. Maka marilah kita dalam keterujaan Ramadan ini kita excited juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para rasul serta ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa dan cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Terima kasih yang berusaha saudara pengacara majlis. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Muhammad Tarmizi bin Abdul Rahman, pengarah Pusat Islam Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang diraihkan juga barisan dekan-dekan fakulti, ketua-ketua pusat tanggungjawab, para pegawai kanan universiti, kaki tangan universiti. Seterusnya tidak dilupakan mahasiswa, mahasiswi, adik-adik, para pelajar, hadirin hadirat. Semoga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada pagi ini. Saya sebenarnya merasa terhormat dan merasa tersanjung dapat menyampaikan syarahan di UPSI ini khususnya. UPSI ini nama besar. Sehingga dulu ada satu joke lah, ni joke sajalah. Kadang orang jumpa student UPSI, orang tanya, adik mengaji di mana? Saya mengaji UPSI. Wah, mengaji UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Nak jadi cikgu ke? Student ni cerdik, dah nak jadi sultan. Barulah orang tu tak tanya lah. Asal UPSI je jadi cikgu. Tak ada dah sekarang, dah open sekarang ya. Alhamdulillah, seterusnya dapatlah pagi ini kita saling bertatap muka dalam ceramah sempena sambutan awal Ramadan peringkat UPSI tahun 1444-2023. Saya diminta menyampaikan satu tajuk moga-moga bermanfaat, iaitu Ramadan Anugerah Terindah. Bulan Ramadan bakal bertandang. Semua yang beriman kini diundang membaca zikir Al-Quran berkumandang. Lailatul Qadar marilah dihadang. Telah tersebut dalam Al-Quran panggilan bagi orang beriman, tak kira lelaki maupun perempuan, hendaklah puasa di bulan Ramadan.
Sememangnya Ramadan adalah anugerah daripada Allah. Kata Syekh Abdul Rahman As-Safuri Asy-Syafi'i dalam kitab An-Nuzahah Al-Majalis wal Muntakhaf An-Nafais, kata dia Ramadan khamsatu ahruf. Ramadan ni ada 5 huruf. Farra ridwanullah lil muqarrabin. Ra itu adalah redha Allah kepada hamba-hambanya yang terpilih. Wal mim maghfiratullah lil 'asin. Mim adalah maghfirah, iaitu keampunan Allah kepada orang-orang yang sebelum ni selalu bermaksiat. Yang ketiga, waddad dhamanullahu lit-taibin. Dad adalah jaminan atau garanti daripada Allah kepada orang-orang yang giat beribadat. Wal alif alfatullah lil mutawakkilin. Huruf alif adalah ulfah, iaitu kecintaan Allah kepada orang-orang yang bertawakal. Wan nun nawalullah lis-sadiqin. Dan huruf nun itu adalah nawal. Nawal artinya anugerah Allah, khususnya lis-sadiqin, kepada orang-orang yang jujur. Maka salah satu daripada keindahan Ramadan ini adalah nawal. Dia adalah anugerah daripada Allah. Memang kita semua umumnya excited lah menunggu kedatangan Ramadan Al-Mubarak ini. Saya ingat tak berapa hari lagi, 7-8 hari lagi, kita hari ni dah 23 Syaban. Hari Rabu 22 Mac, insya-Allah kita akan tengok anak bulan. Maka saya ingat kurang lebih 8-9 hari lagi kita akan didatangilah tetamu istimewa ini. Dan ramailah kalangan kita akan dapatlah mesej, teks, seorang akan hantar ucap selamat menyambut Ramadan. Tapi saya pernah dapat mesej yang ni win sekali lah. Dia memang win betul. Masa tu nak masuk Ramadan, dia kata, Assalamualaikum, nama saya Syakban. Saya ingin mengingatkan anda bahawa jiran saya iaitu Ramadan akan datang mengunjungi anda tak lama lagi bersama isterinya iaitu Rezeki dan kedua-dua anaknya iaitu Sahur dan berbuka. Mereka akan ditemani oleh ketiga-tiga cucu mereka iaitu rahmat, berkat dan keampunan. Mereka akan pulang selepas 30 hari dengan menaiki pesawat penerbangan Idul Fitri Airlines. Hargailah mereka dan anda akan mendapat berkat. Win, ini mesej yang win. Awak kena ambil mesej ni, buat mesej untuk tahun ini. Walaupun nampak santai, tetapi ia ada kebenarannya. Kita excited menunggu bulan ini. Cuma kalau kita lihat secara jujur, gelagat manusia dalam menyikapi Ramadan itu berbeza-beza. Kita duduk kategori mana? Ada orang yang pandang Ramadan ini daripada sudut puasa semata-mata. Ramadan, puasa itu Ramadan. Dia tak ada nampak benda lain melainkan puasa. Bila orang memandang Ramadan dari sudut puasa semata-mata, maka fokus kehidupannya adalah bernuansakan tentang puasa, makan dan puasa. Maka dia akan bersungguh-sungguh untuk makan. Baik itu kita nanti bulan Ramadan boleh tengok orang kalau jarang puasa sunat, kita boleh bezakan dengan orang yang rajin puasa sunat. Orang puasa sunat dengan orang jarang puasa sunat, bezanya di mana? Pada sahurnya. Orang dah biasa puasa, sahur simple je. Cukup air segelas macam ni dia okey lah. Boleh. Tapi orang yang jarang puasa, dia punya panik luar biasa. Dia kena panic attack. Lagi kuat masjid mengaji, lagi dia panik. Jadi dia punya sahur bersungguh-sungguh, tak miss kunci jam, padahal hari-hari payah bangun tidur, tapi kerana dia takut kebulu, dia bangun. Celik mata makan, dan makanannya pula bukan sekadar makan biasa-biasa, siap suplemen lagi. Macam nak pergi berperang. Minum kopi kuat lah, kok Herbalife lah, fiber itu, tonik itu, ini, vitamin, macam-macam. Kita yang dah biasa puasa menengok, teruk dia nak pergi cloud agak. Sebab dia khawatir.
Yang kaki ngisap rokok lagilah, berpuntung-puntung ngisap rokok daripada pukul 5 sampai 5:30, sambung puntung. Dia takut dia sebab dia bagi dia Ramadan ni puasa. Satu, ada orang yang pandang Ramadan ini dari sudut makanan. Bagi dia Ramadan ni membahagiakan kerana makanan akan muncul. Walaupun pada bulan lain makanan tu ada, tapi dia punya nikmat sedap beli pada bulan Ramadan. Ada nasi Arab tertentu, bulan biasa pun ada. Nasi Arab tu yang jenis owner dia lambung telur sambut tu kan. Hari biasa pun ada, tapi tak syok. Dia sedap beli bulan puasa juga. Lagi pukul 12 beratur lagi sedap. Dia ada satu nikmat bagi dia. Dapat buat konten kan kalau beratur panjang-panjang. Jadi bagi dia seronok. Dan memang kita tak nafi bulan puasa makanan rare memang banyak. Memang banyak. Macam kita di belah Perak ni mungkin ada yang minat makanan pantai timur, kuih muih pantai timur yang manis-manis, akok, lompat tikam, segumpal ataupun badak berendam, cekmek molek. Tapi itu kuih biasa. Bila time Ramadan akan keluar kuih-kuih yang rare. Macam di Terengganu pun, mungkin ada orang Terengganu sini, dia keluar satu kuih bulan puasa, dia panggil lok lit. Lok lit. Awak dengar pun tak pernah, tak payah google lah. Lok lit nama dia. Lok lit ni rare bulan puasa saja. Sebab yang tukang buat tu pun dia hanya rajin bulan puasa je. Hari lain dia banyak kerja lain. Termasuklah kalau pergi ke pasar Ramadan, saya pernah jumpa di Kuala Lumpur, kuih orang Boyan pun ada. Boyan ni Baweyan. Orang Boyan ni dia sebahagian penerumpun Melayu lah. Tapi makanan dia tak ramai orang kenal. Bila Ramadan ada. Ada masa kita makan kuih daripada orang Baweyan ni, tapi kita tak tahu tu kuih orang Boyan. Contohnya kuih lompang, pisang sira, keciputan, roti kukus, roti boyan, pais ikan, celok tongkol, opor nangka, ajem sapit, sakor-sakor, semur ikan tongkol. Itu makanan orang Boyan. Masa lain tak ada. Ramadan tak payah cerita, murtabak tak payah cerita lah. Murtabak bulan biasa ada, tak syok. Dia sedap bulan Ramadan. Kalau bazar Ramadan tu saya ingat selang satu bazar, satu gerai orang jual murtabak, macam-macam jenis murtabak. Baik tu kalau salah hijau Ramadan Al-Murtabak je, bukan Al-Mubarak lagi. Banyak betul murtabak. Kalau orang belah Jawa, sini tak ada Jawa sangat dia. Dia keluar makanan rare bulan puasa, engkong. Engkong ni ayam jantan. Dia, saya pun tak kerti lah, bukan orang Jawa. Dia guna ayam jantan saja untuk preparation engkong ini. Ada botok-botok. Belah sini saya tak jumpa lagi botok-botok. Botok-botok ni dia vegan lah, untuk vegetarian. Sebab dia segala jenis sayur, daun dia masuk. Dia tak, dia ada ikan. Ikan tu kecil je lah, besar-besar pemadam pensil tu je. Tapi dia masukkan segala jenis daun. Segala mak nenek daun yang boleh dimakan lah. Daun tu yang tak dia makan tak masuk. Dia masukkan segala jenis daun, kecuali daun teruk tak ada. Kalau ada tu komplit lah daun. Dia masuk, kita makan. Ada ungkep ni ayam juga, dia campungan jintan manis. Ini semua makanan rare yang dirindui oleh orang tertentu sebab dia hanya muncul di bulan Ramadan. Macam kita di Perak ni, adik-adik yang dah start mengaji di negeri Perak Darul Ridwan ini, walaupun kita orang negeri lain, dah kena start belajar mengenal makanan-makanan kulinaris yang tradisional di negeri Perak ini. Yang kebanyakannya bulan lain tak ada, bulan Ramadan dia muncul. Nasi lempu ni, gulai kemaha, ikan pindang daun senia, paeh ikan keramat, dada telur ikan loma, kebebe, apa lagi, ikan masak belotak, ada lagi gulai lemak pucuk asam gelugur, penjan ubi kayu. Kalau kuih kandah, bubur anak lebah, kuih cecemek,
serawa kuinin, kuih limas, kuih kalakata, kelamai, macam-macam. Dia hanya muncul bila anak bulan Ramadan timbul. Itu. Jadi, dan jangankan bagi food hunter ini, yang Muslim, non-Muslim pun sama. Ada rakan-rakan kita yang non-Muslim, bila tiba Ramadan dia orang suka. Sebab bagi dia makanan banyak. Pergi ke kedai, bazar penuh, petang-petang dia orang seronok. Bahkan hotel-hotel pun tiap-tiap petang buat ada buffet Ramadan. Mana nak cari satu bulan tiap-tiap hari ada kambing menerak dalam hotel. Bulan puasa berpusing-pusing kambing tu menerak. Jadi bagi setengah orang, Ramadan ini mereka begitu seronok kerana festival makan itulah. Ada orang melihat Ramadan sebagai transit kepada Syawal. Dia punya fokus ke Syawal. Ramadan ni buat syarat saja. Dia punya main objektif dia adalah Syawal. Maka preparation dia sepanjang daripada Sya'ban termasuk Ramadan semuanya menjurus kepada preparation raya. Ada orang yang pandang Ramadan sebagai bulan untuk membaca Quran. Jadi apa yang dia buat sepanjang Ramadan hanya konsentrate baca Quran, dan begitulah seterusnya. Kita tak adalah nak perincikan sangat. Tak kira betapa dan siapa pun kita dalam hal memandang Ramadan ini, ada orang pandang dari sudut ini, ada orang pandang sudut ini. Apa yang mustahak, Ramadan ini anugerah bagi setiap orang. Walaupun perspektif dia memandang anugerah itu berbeza-beza, tapi dia bahagia cara itu, lantak dia lah. Dia bahagia memandang Ramadan ni dengan makanan, biarkan dia. Ada orang masuk Ramadan pasang lagu raya lah. Dia happy raya tu lah. Masuk saja puasa, dia dah suka lah. Dia dah suka lah. Tukar ringtone lah. Dung tak. Dia sedang berada dalam terowong masa dia. Dia tengah bernostalgia, sedang mengenang kisah lampau, arwah ayah, arwah mak masa ada bulan puasa. Jadi semua orang bahagia dengan Ramadan. Ada yang tak bahagia dengan Ramadan, ada, tapi spesies terancam lah, tak ramai dah sekarang. Ramai orang akan bahagia, tapi bahagianya itu dengan perspektif masing-masing. Bahagia. Hatta geng plastik hitam pun dia bahagia juga cara dia. Sedap makan curi-curi ni rupanya, trash sekali. Jangan puasa ni, nanti lain kali lah. Dia benda curi-curi ini dia ada sedap dia, nikmat dia. Cuma kita tidaklah cerita betul ataupun tidak. Bahagia, yes. Ada kebahagiaan pada Ramadan ini. Sebab itulah Ramadan ini kedatangannya disambut bagaikan raja. Saudara-saudari sekalian, Ramadan ni begitu istimewa. Pertama sekali, nak puasa Ramadan, kita kena tengok anak bulan. 14 orang mufti, yang itu semua grade Jusa C, Jusa B semua tu. 14 mufti semua kena panjat bukit menyambut kedatangan Ramadan. Tak boleh wakil, hadir tanpa gagal. Seperong, kata orang Pantai Timur, teropong. Tengok pula. Tengok anak bulan. Semua mufti kena naik. Yalah mungkin dia tak sihat tu nak buat macam mana, tapi mesti naik tengok anak bulan. Sebab puasa ni dia kena ru'yah, dia kena menengok. Walaupun kita ada alat canggih untuk nak menyusun tarikh sampai tahun 2050 sekalipun, itu hanya sains dan matematik saja. Nak tak nak, you kena intai. Itu yang raya mengejut tahun lepas tu. Sebab kiraan lain bila tengok, ada pula dah, beranak pula dah bulan. Itu yang melompat kita balik raya malam tu. Dia tak boleh main-main, dia mesti tengok. Di Perak pun akan tengok anak bulan. Macam kami di Kuantan, kami tengok anak bulan. Dulu kami kerap tengok di Bukit Pelindung di Kuantan. Tapi Bukit Pelindung pun dah payah dah nak menengok anak bulan sebab banyak pencemaran cahaya. Jadi kita pun dah tak tahu nak beza mana satu anak bulan dengan mana satu
tempat helipad, helikopter punya parking nyala tu, keliru jadinya. Lepas itu macam ada setengah tempat, macam Menara KL. Menara Kuala Lumpur tinggi 420 meter. Tapi bila kita duduk atas tu, kita tengok anak bulan, payah nak nampak. Sebab KL kan, cahaya berapa banyak. Jadi keliru. Ada yang cadang menggunakan alat yang canggih. Maknanya teropong, kita pakai satu lens yang special pula lagi, tengok pada TV. TV tu dia akan sharpkan lagi lens kita. Ini memerlukan fatwa. Sebab kalau dah sampai kena tengok TV, tu macam referee World Cup kena tengok TV. Kad kuning, kad merah, tak ajilah begitu. Kesian anak bulan. Yang tak ada jangan dicari-cari. Begitu. Sekarang raya ngejut lagi. Tak nampak lah, jangan dikaji-kaji sangat. Kalau pakai mikroskop memanglah nampak. Pakai mikroskop. Nah, ini fatwa akan selesaikan. Sebab itu banyak tempat sekarang payah nak nampak anak bulan atas faktor pencemaran. Kalau Menara Kuala Lumpur, saya ingat anak bulan tak nampak lah. Anak dara boleh. Budak-budak jogging ramai bawah. Ramai jogging. Maghrib jogging. Dan bila dah dapat keputusan, siapakah yang boleh mengisytiharkan Ramadan? Yang boleh mengisytiharkan Ramadan bukannya Pang Cheng Pei TV3. Yang mengisytihar bukan Kamarudin Mapeh, bukan. Yang mengisytiharkan adalah the keeper of the ruler seal, penyimpan maha besar raja-raja. Sebab dia bulan, raja segala bulan. Yang isytihar dia pun raja juga, penyimpan maha besar. Dia pun duduklah menyandar macam kursi ni kan. Ada orang tanya, Ustaz, macam mana penyimpan maha besar cepat buat announcement? Baru maghrib tengok pukul 8.30 dah buat isytihar. Macam mana nak pakai mikrofon? Dah, ini pecah rahsia. Itu rakaman. Habis rakaman macam mana dia tahu bila rayanya? Lah, buatlah 2 skrip. Siapkan raya esok 1, next cut raya lusa. Dia raya 2 je, lusa esok. Mana ada tulat minggu depan dah. Itu pun payah nak fikir. La ilaha illallah. Buat je lah 2 blok. 1 blok esok, 1 blok lusa. Settle masalah. Takkan ada raya ni tu lusa kan, kita tak ada. Dia nama esok ataupun esok lusa tulat tak ada. Esok lusa tu tadi. Minggu depan tak ada. Dia 2 skrip dia. Dan kita puasa ni dapat perkenan majlis raja-raja. Don't play. Majlis Raja-Raja dalam mesyuarat kali ke-92 pada 15 dan 16 Mac tahun 72 telah berkenan dan bersetuju untuk menetapkan bahawa penetapan tarikh permulaan puasa meliputi seluruh Malaysia. Dan dalam pentadbiran agama peringkat negeri, ini perkara yang rare. Apa sebab? Di Malaysia, urusan agama adalah hak prerogatif negeri. Federal tak ada kuasa, tak boleh campur. Itu hak mutlak state matter. Dalam perlembagaan ada termaktub. Sebab itu ada negeri-negeri kita ni mana pernah sepakat dari segi pengurusan agama. Tak sepakat. Sebab masing-masing ada ketua. Dia sultan. Kita ambil contoh sekarang, orang banyak cerita tentang tauliah. Kenapa ada penceramah negeri ni bagi, negeri ni tak bagi? Di negeri ni dia ada tauliah, negeri ni dia tak ada tauliah. Kenapa tak boleh tauliah negeri dia meliputi negeri lain? Sebab agama ditadbir ikut hak negeri masing-masing. Itu hak dia. Sama juga zakat fitrah. Adakah zakat fitrah seluruh Malaysia sama? Baru saja sama. Sebelum ini negeri-negeri tak sama. Sekarang ni semua negeri dah buat RM7. Dah buat RM7. Tapi sebelum daripada ini, ada negeri tak buat RM7. Bagai contoh Melaka buat RM6.70. Kita pun tanya, orang Melaka, apa sebab kau tak ingat RM6.70? Kau lengkapkanlah 30 sen. Ikut akulah, negeri aku pun masalah kau. Negeri Sembilan RM6.50. Kita tanya orang Negeri Sembilan, apa sebab kau punya kadar cukup je lah 50 sen, cukup RM7.
Ikut dan lah negeri dan apa masalah kau? Dia, itu hak dia. Tapi sekarang dah disamaratakan. Cuma ada negeri yang kreatif, dia buat 2 kadar. Macam wilayah Persekutuan, dia ada buat RM5, ada buat RM7. Sabah ada buat RM6, ada buat satu lagi kadar RM7.50. Johor ada buat satu kadar RM7, satu kadar RM10. Melaka buat RM7 dan juga RM14. Dia bergantung kepada beras. Macam negeri Perak saya dipahamkan, dia buat 4 kadar kalau tak salah saya. Kalau makan beras super tempatan 10 hingga 15% hancur, RM5. Tapi rasa dah tak ada dah RM5 ni, dah semua dah standard RM7. Kalau beras super special tempatan 5% hancur tu RM7. Kalau makan beras super import, beras Perang, beras Pulut, Herbo Poni, beras Wangi, macam ni RM14 zakat dia. Kalau dia makan hari basmati, beras Jepun, beras merah, itu RM21. Itu atas negeri lah. Dia akan tentukan rakyat negeri dia nak bayar zakat ikut berapa. Ini pentadbiran agama namanya, takkan sama. Yang paling mudah, adik-adik ni semua umur-umur nak menikah belaka ni, mas kahwin sama tak antara negeri-negeri? Tak kahwin. Apa masalah dia seragamkan? Ikut negeri itulah, dia punya suka lah nak seragam atau tidak. Itu hak dia. Johor berapa mas kahwin? Antara yang terendah RM22.50. Dia sama dengan Pahang Johor bersaudara lah, RM22.50 mas kahwin. Negeri Sembilan dia buat 2. Kalau janda RM12, anak dara RM24. Pulau Pinang RM24. Sama, anak dara janda sama. Kuala Lumpur buat 2 kadar, janda RM40, anak dara RM80. Labuan RM80 flat rate. Sabah 2 kadar, janda RM80, anak dara RM100. Melaka RM100. Apa lagi? Perak berapa? RM101. Apa saya ada satu pula belakang? Ikut teman lah negeri teman katanya. Ikut teman lah negeri teman. Mikir apa masalahnya? Ikut dia lah. Sarawak RM120. Selangor paling mahal RM300. Ada negeri tak letakkan kadar. Kedah, Perlis, Terengganu, Kelantan, tak ada ketetapan. Kok demo? Kok mu nak bagi berapa? Ada. Kita pun fikir, kenapa pentadbiran tak boleh sama? Well, state matter. Ini disebut dalam perlembagaan. Yang paling lagi nak mudah kita nak bandingkan waktu semayang. Kadang rasa nak gelak pun ada. Sempadan antara negeri itu rapat je, tapi waktu semayang berbeza-beza. Ada sepadan Kedah Perak dekat dengan Selama Serdang. Selama ni Serdang, dia berbuka pukul 7.27. Kulim dia masuk Kedah, dia berbuka pukul 7.28. Padahal jambatan yang merentang Sungai Kerian itu panjangnya cuma 34.28 meter saja. Tapi kenapa berbeza? Negeri beza-beza. Seberangnya. Kami di Pahang, Johor. Kalau di Endau tu Johor, sempadan dia Tanjung Gemuk, Rompin. Endau ni Mersing. Endau dia berbuka 7.09. Tapi Tanjung Gemuk di Rompin berbuka 7.13. Padahal Kuantan ke Tanjung Gemuk 154 kilo. Tanjung Gemuk ikut waktu Kuantan. Tanjung Gemuk ke Endau jambatannya 350 meter. Tetap tak nak ikut. Sebab itu bila di Tanjung Gemuk, kesian penguasa agama kita. Budak-budak yang kalau dia nak tak puasa, dia naik atas jambatan. Minum air 100 plus. Gitu. Dia penguasa ada hak sempadan. Tak boleh masuk. Tapi seronoknya orang sana kalau nak buka cepat, pergi Johor. Jom kita buka awal sikit. Pergi buka ramai-ramai ke Endau. Balik baru nak azan. Tapi kalau sahur dia datang ke Pahang lah, sebab sahur Pahang lah, sahur lewat sikit.
Dekat Melaka dengan Negeri Sembilan ada sempadan, ada satu kampung ni, daerah ni, sempadan dia 3 negeri. Dia duduk antara Melaka, Negeri Sembilan dengan Johor. Dekat mana? Kat Asahan. Di Asahan ni dia duduk 3 negeri. Dia duduk Asahan tu Melaka, sepadan dia dengan Tangkak Johor, sepadan juga dengan Gemencih Negeri Sembilan. Kalau pergi di situ ada 3 waktu berbeza. Kalau rumah orang tu ngam-ngam duduk di tengah, dia akan ada 3 zon waktu. Serambi dia duduk belah Asahan, dia berbuka 7:17 minit. Biasanya dapur duduk belah Tangkak, dia akan berbuka 7:14 minit. Kalau dia kena belah Gemencih, dia berbuka 7:16 minit. Jadi orang di situ kalau nak berbuka bersahur, pilih nak ikut negeri mana. Kita sahur lewat sikit lah, jom pergi Negeri Sembilan. Duduk depan ramai-ramai. Buka kan kita duduk Tangkak lah, duduk sepadan Johor. Sepadan Melaka dengan Negeri Sembilan ada satu sepadan, satu garisan jadi buat antara negeri itu di Pulau Sebang. Pulau Sebang. Dia sebelah sini Tampin, itu Negeri Sembilan. Sebelah sini Pulau Sebang, Melaka. Sebelah Negeri Sembilan berbuka 7:16, sebelah Sebang Melaka buka 7:17. Kadang kita terfikir, apa masalah kalau seragam kan saja. Kadang kesian orang di Perlis, di Kedah, nak berbuka tengok TV 1, azan dah Kuala Lumpur, tak boleh makan lagi. Pandang orang tu azan. Tengok, dia kan lambat berbuka belah utara ni. Cubalah kita berunding, kita buka lah serentak apa masalah. Tak boleh. State matter. Ini hak prerogatif. Negeri kami ada orang alim dah hukum. Begitulah contohnya. Tetapi untuk Ramadan, jom kita sepakat. Apa sebab? Raja segala bulan. Kita kena respect dia. Ini selepas tahun 72. Sebelum tahun 72 kita tak sepakat pun. Mungkin orang lama di sini pernah dengar, Perak antara negeri yang sering tak sama. Kadang orang lain puasa lagi, dia dah raya dah. Ada masa kan, sebab macam kita Tanjung Malim ni sepadan dengan Selangor. Lagilah kalau orang Selangor tak puasa, kita puasa dah. Sebab dulu tak seragam. Tak seragam. Jadi ini keistimewaan pertama lah Ramadan, anugerah untuk kita. Kita semua di Malaysia jadi sepakat dan muafakat. Padahal benda dalam pentadbiran agama lah benda paling payah nak sepakat. Itu yang pertama. Yang kedua, anugerah Ramadan kepada kita adalah rahmat Allah kepada kita. Rahmat dan keampunan Allah. Dia Ramadan ini memang berkat. Tak ada orang boleh nafikan bahawa Ramadan ni bulan yang paling berkat. Idza kana Ramadanu futtihat abwabur rahmati. Bila tiba saja bulan Ramadan, segala pintu-pintu rahmat ini dibuka seluas-luasnya oleh Allah. Bagi kita di Malaysia, saya kira kita antara negara yang paling banyak mendapat rahmat daripada Allah. Apa sebab? Kita di Malaysia ni, puasa kita tak panjang berbanding dengan negara-negara lain. Dan saya ingat daripada kita kecil sampai umur sekarang, kita punya duration puasa kita gitu-gitu je, tak pernah berubah. Macam tuan-tuan di kawasan di daerah Tapas, Slim River, Tanjung Malim ini, tuan-tuan di Tapas, Slim River, Tanjung Malim, tahun ni tuan-tuan puan-puan puasa tak panjang, 13 jam 15 minit. 3 minit saja lewat berbanding tahun lepas. Subuh pukul 6.11 pagi, Maghrib 7.26. Okey lah, tak panjang sangat. Jadi tak payah nak ponteng-ponteng puasa. Tak ada panjangnya puasa kalau 13 jam 15 minit. Cuma 2 hari lagi nak raya, kita di Tapas, Slim River, Tanjung Malim ini akan puasa panjang sikit saja, 13 jam 24 minit. Subuh 5.58 pagi, Maghrib 7.22. Negara-negara lain, dia punya puasa bergantung pada cuaca, pada musim. Ada masa musim syok lah. Negara-negara Arab misalnya baru sekarang lah dapat puasa bawah 15 jam. Dulu puasa mereka 15 jam. Dulu di Mekah, walaupun puasa mereka pendek,
pendek dalam istilah orang negara Arab. 13 jam 52 minit tu pendek lah bagi mereka. Banding dengan orang Tanjung Malim panjang lah. 13 jam 52 minit pendek bagi orang Arab, tapi bagi kita panjang. Namun cuaca pula begitu panas sekali. 2 tahun lepas mereka puasa 14 jam 20 minit, tapi suhu 38 darjah Celsius waktu pagi. Panas sangat. Jadi Abu Dhabi misalnya, Abu Dhabi mereka penuh puasa 13 jam 59 minit. Dia penuh puasa 14 jam 35 minit. Tapi cuaca mereka berapa panas. Nanti negara-negara Arab ini tahun 2040 dia akan puasa panjang balik. Panjang, memang panjang betul. Dia begini, start hari ini kita 16 Mac, 20 Mac nanti start spring season. Spring season in Northern Hemisphere and autumn season. Bayangkanlah puasa 18 jam. Pernah kita merasa? Tak, daripada kecil sampai sekarang puasa kita sederhana saja. Kita puasa Malaysia syok tuan-tuan. Bayangkanlah kita lepas subuh, lepas sahur main subuh. Ni cerita hari cuti lah dia. Lepas main subuh masjid, balik duduk sekejap, nengok tanyalah ustaz ke apa ke, nak tengok Netflix takut berdosa, jadi tidur lah. Tidur. Orang ada cium-cium pun takkan nak menengok pula tak. Jadi tidur je lah. Kita di Malaysia ni tidur daripada pukul 7.30 pagi. Tidur bangun pukul 3.30. Malam Zuhur ada lagi. Mayalah Zuhur, pancikat merah lah sikit. Main Zuhur. Duduk sekejap, lelak, asar dah. Habis main asar di masjid, ambil kerja, pasal pergi bazar Ramadan lah, ambil kerja lagi. Bawa duit RM10, jangan bawa duit banyak. Bila bawa banyak, baru beli banyak. Bawa RM2 dia pergi. Barulah rasa insaf. Yang bawa duit banyak memanglah banyak, tapi sekarang meniaga pun pakai debit card pula. Kacau betul. Orang malas nak pakai duit ni. Kita pergi bazar Ramadan start pukul 5. Campur jam dah pukul 6. Pukul 6 sampai rumah dah 6.30. Lepas tu sampai rumah plating, taruh bawah mandi sekejap, semua siram bunga sikit, siram kereta sikit. Pukul 7 dah nak gelap dah. Buka radio Perak FM apa, dengar azan. Saya ingat 75 minit tu dah main gambar dah. Nak buka lah tu. Nikmat puasa di Malaysia. Tidur kerja. Tuan-tuan bayangkan kalau duduk di Iceland, puasa 21 jam 33 minit. Subuh 2.10 pagi, lepas habis main subuh, kita tidur pukul 3, contoh 3 pagi. Nak tunggu berbuka ni sekarang 11.37 malam kan. Pukul 3 kita tidur. Tidur 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi, 6 pagi, bangun pukul 12. Lambat lagi malam kan buka. Hijau muka tidur lagi. 3 kali bangun tak buka lagi. Itu syukur kehadrat Allah. Ya Allah, nikmat aku puasa di Malaysia ni. Tapi ada juga saudara-saudara se-Islam kita yang Allah takdirkan mereka duduk tempat lagi pelik. Sebagai contoh di 90 degree north, di North Pole, 187 hari setahun, 24 jam matahari. Dan mereka ada 163 hari setahun, 24 jam total darkness. Gelap gelemat, tak ada cahaya. Ada hari mereka 24 jam cahaya. Di Arktik, di Kutub Utara, selama 6 bulan, start bulan Jun sampai Disember, 24 jam siang. Tahun ini mereka akan ada hari mereka akan jumpa 24 jam malam selama 3 hari betul. Tak ada siang. Nah, itu yang kadang orang fikir, macam mana nak berbuka matahari pun tak ada. Mana tahu tenggelam timbul matahari ya? Inilah gunanya fatwa. Fatwa, ini mustahak fatwa. Lepas itu kita hidup kena ada panduan. Awak nak baiki komputer, pergi kedai beli software. Awak nak baiki rumah, pergi kedai hardware.
Kalau nak faham agama, kena ikut fatwa. Itu kena ikut. Baru jelas. Inilah Ramadan. Dan berkat Ramadan, rahmat anugerah ini bukan sekadar dari sudut ibadah. Saya melihat ianya juga daripada sudut berkat secara ekonomi. Selain pada spiritual, dia juga berkat ekonomi. Sebab itu Ramadan ini jika dikaji secara ekonomi, dia ada potensi ekonomi yang sangat besar. Sehingga kan orang-orang ekonomi memanggil Ramadan ini sebagai Ramadanomics, dipanggil Ramadanomics. Meniaga insya-Allah. Kalau tak ada SOP ketat, insya-Allah meniaga laku, insya-Allah. Kita taklah jamin 100%. Tapi the money is good. The money is good. Meniaga makan tak payah cerita lah. Makan ni jual batu goreng pun orang beli, saya ingat. Sebab orang lapar, dia punya beli dah lain macam. Semua benda nak dicapainya. Campur pula goreng batu-batu tu balut tepung, bubur cheese leleh sikit, bekas comel-comel, viral kan. Ada orang beli, agak je lah. Ada kawan saya dulu ni cerita, dia meniaga bulan puasa. Dia kata dia meniaga nasi kukuh, sehari dia habiskan 80 ekor ayam goreng. Jadi dia meniaga ni jadi. Mana kalau seekor ayam dia bagi 8, mana dalam sehari dia jual 640 bungkus sehari. Katakanlah dia jual berapa? Ni harga rahmah lah bagi contoh. Nasi kukuh dia jual harga student lah, RM4.5 contoh. Kalau jual RM4.5, sehari dia jual 640 bungkus, maka jumlah jualan dia dalam sehari saja kat RM3,000. RM3,000. Katakanlah keuntungan paling sedikit 40% daripada jumlah jualan, maknanya dia untung RM1,200 sehari. Ni juga kalau sepanjang Ramadan, kata dia berniaga 20 hari, tolaklah hari dia malas pergi kerja, malas ada orang nak jumpa, tak nak berniaga. Pendapatannya kita boleh kata RM20,000 tu biasa. Cuma takkan dia nak cerita ke orang berapa dia dapat. Bila tanya macam mana niaga, payah lah ni. Orang kita payah semua kalau tanya. Bisnes okey, payah lah ni. Ada untung. Payah. Dia kan orang tahu dia kaya ke, orang menolong, minta tolong pula. Jadi jaranglah nak cerita berapa yang sebenar. Ada kenalan saya jual baju kurung satin. Dia jual baju kurung satin, harga kos RM55 selai. Harga pasaran boleh letak 100, 110, 120. Harga butik lagi tinggi, 150, 160. Mana untung 100%. Kalau baju kurung manik, harga kos berapa? RM80 lebih kurang. Harga pasaran 160. Kalau harga butik 200 boleh jual, mungkin lebih lagi. Untung 100%. Sebab itu bisnes Ramadan ada. Rahmat ada. Ini rahmat Allah. Nak menolong orang berniaga. Kadang-kadang jualan di bulan Ramadan lebih tinggi jualannya berbanding bulan lain. Sebab itu ada orang berniaga bulan Ramadan je. Bulan lain dia balik semula kerja jadi pembantu takbir macam-macam. Bulan Ramadan je dia. Saya dulu masa jadi qadi di Temerloh, pemandu saya, driver, minta izin tiap-tiap petang, bos, boleh tak saya tiap-tiap petang balik awal? Kenapa pula? Saya nak berniaga bazar Ramadan. Awak nak jual apa? Awak masak pandai ke? Saya jual songkok. Jual songkok. Ambil songkok pada mana? Ambil daripada Indonesia. Kenapa jual songkok? Songkok dia tak expired. Kalau makanan tu leceh nak jaga. Betul juga. Songkok mana expirednya? Songkok Indonesia pula boleh lipat-lipat. Tak makan store yang besar. Dia pandai berniaga. Dia beli songkok Indonesia yang ada gambar Upin-Ipin, kartun macam-macam. Budak-budak suka sangat lah. Dia jual songkok. Saya pun izinkan lah. Sebab dia pun, yalah, pendapatan rendah. Kita gaji besar ni, bolehlah action sikit. Jadi anak ramai. Okay lah. Tiap-tiap hari pukul 4 dia dilepaskan balik. Dia berniaga lah. Dekat di Temerloh tu sajalah. Nak dekat raya, dia datang ke pejabat, dia bagi semua staf duit raya. Dia bagi ke kerani, bagi ke CEO, apa semua dia bagi duit raya. Dia bagi RM50 seorang. Reba bagi duit raya. Action tak action. Lepas dia jumpa saya Tuan Kadi. Kata, Tuan,
Ni duit raya tuan. Dia kata, tuan, duit raya apa ni? Meniaga-meniaga ni untung sama rasa macam ni. Tak boleh, ni rasuah, saya kata. Dia kata bukan rasuah tuan, ni rasa. Rasa okey. Rasa okey. Saya bokok, dia bagi 100. Saya kata action betul. Patutnya kadi bagi duit raya ke driver, bukan driver bagi duit raya ke kadi. Niaga bagus. Alhamdulillah bagus tuan. Bayang, jual songkok pun bagus. Bayang kalau jual makanan. Bayang kalau jual nasi arak lambung telur, sup, tangkap. Berapa sale sehari? Baik itu, insya-Allah kan ada pula yang menonton kata, alah ustaz cakap banyak, kita orang berniaga ni tengah seksa ni. Sabarlah sikit, sabar. Rahmat Ramadan tetap ada. Dia ada bisnes yang kita buat sebelum Ramadan dan sepanjang Ramadan. Apa contoh bisnes yang dia buat sebelum dan sepanjang Ramadan? Ambil tempahan jahit baju raya. Dah kena start dah. Saudara-saudara kalau baru terhegeh-hegeh nak nempah baju raya, tak ada orang nak dah ni. Tak dan lah. Seminggu lagi nak puasa. Tailor pun ada kerja lain juga. Beli baju siap je lah. Pergilah ke jekyll nanti. Tak ada lah. Orang dah start awal. Apa lagi? Ambil tempahan kuih dengan biskut raya. Ni esok di pejabat kita ramai lah anak buah bersusun kuih raya. Ingatkan bagi makan sampel. Sila tempahan. Untuk tempahan, okey lah, kita support lah anak-anak buah berniaga. Ada juga buat apa ni, percetakan kad raya. Kad raya masih lagi ada orang buat. Walaupun sekarang ni orang digital banyak, tapi korporat masih lagi perlu kad raya. Upsi dia ada kad raya dia sebab nak hantar kepada ahli lembaga pengarah apa, takkan pakai mesej lah, tak kena. Jadi masih lagi ada bisnes cetak kad raya, cetak sampul raya. Masjid dia akan buat sampul dia. Sampul tu dia akan guna bagi sumbangan apa, masjid, mursyidin contohnya. Apa lagi? Kita menyediakan perkhidmatan mengemas rumah. Ada orang kita malas mengemas rumah sekarang. Saya panggil lah Indonesia, entah ada permit ke tidak, datanglah ngemas rumah kita daripada pagi sampai petang. Bayar lah. Yang jual bazar Ramadan tu memang ramai lah. Sediakan khidmat catering berapa ramai. Masjid ni saya tak pasti ada sedia juadah berbuka iftar, berbuka, moreh dan juga sahur. Kalau ada, biasanya kita guna catering. Jadi catering boleh hidup. Dia orang seronok dengan Ramadan. Apa lagi? Telekung, produk kecantikan, orang bisnes menjelang Syawal. Ada lagi. Menjelang Syawal orang jual tiket bas, tiket kereta api. Zaman saya belajar dulu, persatuan pelajar catat bas. Untuk pelajar Perak, semua balik ke Perak naik bas ini. Pelajar Kelantan, dia persatuan anak Kelantan, persatuan underground lah, tak berdaftar. Geng-geng dia naik bas belaka. Tak tahu zaman sekarang ni orang buat lagi ke tidak, pesen-pesen begitu. Tapi kita santuni. Itu bisnes. Apa lagi? Perkhidmatan kereta sewa. Kalau car wash dengan aksesori kereta, penuh kereta bersusun. Car wash lah, orang nak jeraya kan, mesti balik kampung berkilat. Padahal dia lupa kampung dia tu tanah merah lagi jalannya. Sampai ke kampung merah semula kereta. Berialah cuci di Tanjung Malim. Tapi kadang saya tak faham orang pergi make up kereta sebelum raya. Saya tak tahu apa tujuan. Dia tinta lawa-lawa, tukar exhaust, balut steering. Macam mana? Mungkin nak berkongsi nikmat kot dengan orang kampung. Ada orang jual lemang tu, of course lah, lemang, dodol, juadah-juadah tradisi yang kita ni dah malas nak masak sendiri. Buang masa je. Potong rumput, oi laku, potong rumput laku, bisnes. Nak tak nak je. Dan rahmat Ramadan ni dari segi bisnes, sampai lepas 1 Syawal pun ada lagi. Lepas pada 1 Syawal, apa bisnes yang paling orang cari? Pertama sekali catering lah. Sebab nak buat rumah terbuka, nak buat jamuan, opsi nak buat makan. Siapa nak buat? Catering. Masa tu catering, wah, orang ni dah penuh, orang ni dah penuh. Bayangkan. Apa lagi? Lemang dengan ketupat. Ingatkan sebelum puasa, lepas raya lagi ganas lagi. Berasak-rasak sepanjang tepi jalan. Tak nampak kereta dah kita. Penuh orang jual lemang tepi jalan.
Dan tak lupa juga orang jual produk kesihatan dan kuruskan badan. Sebab banyak orang makan lemang. Ini saya sebut anugerah. Anugerah untuk orang berniaga yang selama ni tertekan masa PKP, masa susah. Kita yang makan gaji ni tak ada masalah. Orang berniaga yang mengeluh bisnes susah dan sebagainya lagi, percayalah Ramadan ni dia ada nawal dia, anugerah dia. Mungkin kita tak dapat bisnes bagus masa Ramadan, tapi dah nak raya kita dapat. Kadang tu semasa Syawal itu kita dapat. Yang penting kita gembira sajalah. Dan sememangnya sebagai Muslim, kita mesti bergembira menyambut Ramadan. Dan bergembira menyambutnya Ramadan adalah salah satu bukti kewujudan iman. Sebab itu para salafus salih, para alim ulama dulu, mereka sangat merindukan dan sangat berbahagia dengan Ramadan. Kata Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, qala ba'du salaf kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum syahru Ramadan. Thumma yad'una Allah sittata ashhurin ayataqabbalhu minhum. Para salafus salih dulu mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan, moga dikurniakan peluang dapat bertemu Ramadan. Dan mereka berdoa lagi 6 bulan supaya Allah terima segala amal ibadah yang mereka buat sepanjang bulan Ramadan. Excited dia. Kita gembira dengan anugerah Ramadan ini. Bukanlah salah kita gembira kerana raya, kerana bisnes, kerana makanan. Tak ada masalah. Marilah kita gembira dengan anugerah Ramadan ini kerana kita dapat kemuliaan, keberkatan. Itu yang kita paling gembira sekali. Ada satu hadis Nabi menyebut, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah. Telah datang kepada kamu bulan Ramadan yang diberkati. Allah mewajibkan kamu untuk berpuasa padanya, dan pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka. Berapa orang di kalangan kita yang bergembira pintu surga dibuka? Tak ramai. Orang lebih bergembira bila mendengar pintu lapako dibuka. Orang lebih gembira mendengar pintu Starbucks dibuka. Dah buka dah? Tak lagi? Aduh. Buka dah? Buka dah. Starbucks dah buka, bro. Zeus buka dah belum? Tak buka ni. Biasa buka dah ni. Aduh. Buka dah, buka dah. Gembira. Tahu berapa orang? Apa sebab? Kerana anugerah pembukaan pintu itu dia bagi dia 65,000 datang. 65,000 orang peminat Blackpink datang, dan dikatakan konsert Blackpink dengan kehadiran tertinggi setakat ini untuk tour di Asia. Tapi saya dengar cerita di Indonesia, dia buat baru ni 11 Mac dia buat Blackpink di Stadium Gelora Bung Karno. Blinks di Indonesia berazam untuk memecahkan rekod Malaysia. Orang dia berlawan rekod siapa paling ramai mengimarahkan stadium. Dan konsert itu buat bulan 3, konsertnya 4 Mac. Tapi tiket dah jual 15 November. Maknanya 3 bulan 17 hari sebelum kejadian, sebelum anak bulan kelihatan, orang dah excited. Dan tiket dia laku keras betul. Tiket VIP habis dijual. Tiket VIP ni bukannya murah, RM1,888. Dan ada seorang tu dia bayar RM2,300 pre-love. Tiket untuk public ni B40 punya tiket lah, RM388. Mahal sikit, RM788. Jual pukul 10 pagi, setengah jam habis tiket. Artinya manusia ini, yalah anak-anak muda, kita mungkin dah berumur tak minat. Anak-anak muda ram-pam-pam. Ni awak jangan ram-pam-pam. Ni Ramadan dekat. Ramadan. Tukar sikit, jangan ram-pam-pam sangat. Kita tidaklah nak mengutuk adik-adik kita, anak-anak kita yang menengok ni. Cuma mana kita boleh nasihat, kita nasihat.
pada adik-adik sekalian, kami dulu pernah muda juga. Kami pun pernah nakal juga. Young and stupid, kami pun pernah. Kita pun faham minat. Dan kami tu zaman rock, minat pergi expo, pergi tengok konsert di Pampir apa semua lah. Mak tak bagi, pergi juga macam-macam. Panjat tingkap macam-macam. Jadi kami faham suasana orang muda tu dia degil sikit. Bila kita dah berumur ni, cuma nak mengingatkan, letakkan keutamaan. Kalau awak boleh luangkan masa daripada pukul 6 pagi, saya difahamkan beratur, nak melengok persembahan pukul 10 malam, untuk Ramadan ni ekstra lah sikit. Ni lagi 8 hari, takkan tak excited langsung. Blackpink nak datang 3 bulan, korang dah gembira lah. Bahkan masa beberapa buah restoran yang terkenal nak buka di Kuala Lumpur, orang beratur sampai tingkat bawah ada. Dulu Kenny Hills, dia buka dekat IOI Mall. Kenny Hills memang terkenal lah bagi orang Kuala Lumpur. Dia dekat Bukit Tungku banyak, tapi selalu penuh. Dia buka cawangan di IOI Mall, orang beratur macam ular. Pembukaan Kenny Hills. Begitu juga ketika kedai Don Donkey buka dekat Lot 10, dia tingkat atas, orang beratur sampai bawah. Excited pembukaan. Ataupun masa buka kaunter jualan tiket bola sepak final Sukan C antara Malaysia dengan Thailand di Stadium Shah Alam, berapa ramai orang beratur, orang excited. Atau ketika iPhone keluar model baru, orang tak sabar menunggu, orang sanggup beratur. Masa iPhone 10, iPhone 10 keluar tahun 2017, ada orang beratur 3 hari depan Singapore Apple Store di Orchard Road. 3 hari iktikaf nak mendapatkan dia punya Lailatul Qadar dia tu. Di Malaysia ada yang beratur depan Mac Studio Bukit Bintang, ada yang beratur dekat kedai Swiss di Queens Bay Mall Penang, beratur panjang. Dan ada sekali Celcom dia buat tawaran package RM10 untuk dapat iPhone. Ada orang beratur 4 malam dekat dengan Celcom Blue Cube di Sunway Pyramid untuk dapat. Kita tak ada nak menyalah ke tidak, cuma nak mengatakan manusia ni dia ada keterujaan terhadap sesuatu dan dia akan buat. Maka marilah kita dalam keterujaan Ramadan ini kita excited juga. Kita excited juga. Jangan susah hati pula. Ada orang susah hati, Allah nak puasa lah, aduh tak boleh makan waktu siang dah, lapar lah aku, mati lah aku macam. Jangan begitu. Ada yang dah siap-siap pergi jumpa doktor, minta surat MC lah, minta surat pengesahan gastrik. Janganlah gitu, try dulu. Gastrik tu kita percaya ada, tapi gas tu sikit je, trik tu yang banyak. Try lah dulu. Lepas tu dalam Ramadan ni pula ada pula Allah Ta'ala bagi anugerah terbesar Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni fihi lailatul khairun min alfi syahrin. Bulan malam Lailatul Qadar ini dia menyamai 1000 bulan. 1000 bulan ni sama nilainya dengan 83 1/3 tahun. Atau bahasa mudah 83 tahun 4 bulan. Dalam masjid kita pagi ini ada berapa orang yang umurnya dah 1000 bulan? Berapa orang? Tak ada. Tak ada umur 83 tahun 4 bulan. Kalaupun ada yang umur 83 tahun 4 bulan berada di sini atau sedang menonton secara atas talian, adakah kita yang umur 80 ni sepanjang umur 80 kita beribadat? Tak juga. Adakah kita seumur hidup menyembah Allah? Tak juga. Kita semayang, berapa lama kita ibadah? Kita solat sehari 17 rakaat. Sehari 5 waktu 17 rakaat. Kalau 2 minit per rakaat, darab 17 rakaat, baru 34 minit je kita semayang. Mana sehari 24 jam, kita hanya sembah tunduk Allah 34 minit je sehari. Dalam seminggu ada 7 hari. Sehari kita semayang total 34 minit. Maka dalam seminggu 238 minit je kita semayang. Dalam sebulan ada 4 minggu. Maka 238 minit kita seminggu kita semayang, darab 4 minggu
bersamaan 952 minit sebulan kita sembahyang. Maknanya dalam setahun 952 minit dalam sebulan kita sembahyang. Darab 12 bersamaan 11,424 minit. Kita tukar kepada mud jam, 11,424 minit bersamaan 190.4 jam setahun kita dirikan sembahyang. Tukar kepada mud hari, maknanya kita hanya sembahyang dalam setahun 7.93 hari je. Setahun seminggu je kita sembah Allah. Andaikan umur kita 60, tolaklah 10 tahun zaman Pok Yai Agogo Alompak macam-macam, tinggal 50. Maka hak 190.4 jam kita solat dalam setahun, darab 50 bersamaan 9,520 jam. Dan 9,520 jam itu hanyalah bersamaan 396.7 hari sahaja. Setahun je. Bayangkan umur 50 tahun sembah Allah cuma setahun. Awak umur 19-20 tahun, berapa tahun awak sembah Allah? Kita ibadah tak banyak. Usia manusia ni pula ikut nisbah usia Nabi masing-masing. Nabi Adam umur 1000 tahun, maka anak umatnya pun 1000 tahun juga. Nabi Idris 865 tahun, Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Hud 464 tahun, Nabi Ibrahim 220 tahun, Nabi Ismail 137 tahun, Nabi Ishak 180 tahun, Nabi Yaqub 137 tahun, Nabi Yusuf 110 tahun, Nabi Musa 120 tahun, Nabi Harun 122 tahun, Nabi Daud 100 tahun, Nabi Isa Al-Masih 33 tahun masa di bumi and still counting. Dan Nabi kita berapa usianya? Nabi kita 63 tahun saja. Sebab itu usia kita ni Nabi pernah sebut average lah. A'maru ummati ma baina sitin ila sab'ina wa aqalluhum ma yajuzu zalika. Umatku umur antara 60 sampai 70 saja. Kalau ada ekstra, mungkin ayah kita umur 70 lebih, Perdana Menteri kita pun umur 75, mantan Perdana Menteri kita umur 96, 97 berapa. Ada orang yang lebih, tapi Nabi sebut wa aqalluhum ma yajuzu zalika. Ada tapi rare, tak ramai. Dan sekarang ni memang ada orang yang cecah umur super centenarian, mana hidup sampai 110 tahun. Dan ada orang yang boleh sampai super, semi super centenarian, boleh hidup sampai 105 tahun, tapi tak ramai. Bahkan zaman sekarang boleh dikatakan mustahil manusia boleh menjangkau usia lebih 155 tahun. Dan kajian menunjukkan usia 125 adalah batas akhir usia manusia. 125 je. Katalah awak tak makan nasi lemak, tak makan roti canai, tak minum kopi Starbucks ke Zeus ke benda, tak minum, memang gula tak minum. Kerja jogging hari-hari. Jogging. Paling tinggi umur 125. Tapi nak panjang sangat buat apa? Keliling kita ni tak ada orang dah kita kenal. Mati semua dah. Adik-beradik dah mati, member WhatsApp group mati belaka. Kita seorang je. Dalam WhatsApp group tu kita seorang je tinggal. Yang lain dah leh meninggal. Payah juga tak mati-mati ni. 125 tak mati lagi. Sampai peringkat dah lupa dah. Bila lupa anak aku yang bongsu, anak pun meninggal lah. Lepas tu 70 sudah lah. Lepas tu di Malaysia ni kita punya rata-rata umur average 72 tahun. Lebih kalau 80 bonus. Ini yang maksudnya 70 tahun ni waktu yang produktif. Sebab kalau dah 80 lebih banyak baring pada berjalan. Susah juga. Jadi lepas tu Nabi kata umat aku ni biar sederhana sajalah usia. Marilah kita bergembira, banyakkan berdoa kepada Allah supaya Allah mempermudahkan kita dapat menjalankan ibadah puasa ini. Cuma di penghujung ini, saya ingin menyeru diri saya dan saudara-saudari jemaah sekalian. Tahun ini kita berdoa kepada Allah supaya puasa kita tahun ini naik kelas. Naik kelas. Dia orang puasa ini, dia ada 3 kelas. Macam umpama kita naik kapal terbang. Dalam kapal terbang ada orang naik ekonomi kelas.
Ada orang naik business class, ada orang naik elite ataupun first class premium. Kalaulah kapal terbang itu namanya Ramadan, menuju ke destinasi takwa, selama umur kita ni naik pesawat Ramadan ini, kita duduk kelas mana? Percayalah selama ni kita duduk ekonomi kelas. Tahun ini kita kena berazam minimum mesti mau upgrade naik jadi business class. Sebab orang yang naik pesawat naik pakai kelas yang berbeza ni, fasilitinya berbeza, layanannya berbeza, VIP lain. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin dia mengatakan, orang puasa ni ada 3 pesen. Saya bahagikan kepada 3 kelas kapal terbang. Pertama kata dia saumul umum. Saumul umum ni orang duduk ekonomi kelas. Fahuwa kaffu batni wal farji an qada'i syahwah. Puasa orang ekonomi kelas adalah puasa mereka ni hanya jaga perut, tekak dan kemaluan saja. Mana sepanjang dia puasa, dia hanya tak makan, tak minum, tak mengusik isteri dia. Tapi dia mulut masih menipu, masih mencarut, maki hamun pensyarah, masih nengok benda tak senonoh, nengok Netflix gambar orang cium-cium dan macamnya, masih lagi business as usual. Dia cuma tak makan je, kerok-kerak perut. Oh, dah rasa masuk surga sangat dah, masuk surga dah aku. Engkau kena nengok mata tak senonoh, dengar cerita tak senonoh. Ini dia panggil ekonomi kelas. Level yang tinggi sikit, business class, dia panggil saumul khusus. Fahuwa kaffun nazar wal lisan wal yad wal rijli wal sama' wal basar wasail jawaril anil asam. Dia naik ke business class ni, dia bukan sekadar jaga perut dan tekak, tapi dia dah start jaga mata, telinga, hidung, seluruh panca indera daripada maksiat. Mana bila dia berjalan, dia menengok amoy pakai seksi misalnya, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Dia ada begitu. Adik-adik pun kena begitulah. Kalau menengok benda tak semua, Allah, astaghfirullah. Apa gaya? Business class. Business class. Kalau ekonomi kelas, pandang-pandang, Masya Allah, Alhamdulillah, kita mangsa, kita tak ada niat nak. Dia tengok gitu. Kamu tu puasa, kena kontrol sikit. Tapi business class pun, dia dah bagus dah. Business class ni bagus sangat dah. Tuan-tuan kalau naik kapal terbang, duduk ekonomi kelas, mau bagi kacang je daripada mula sampai-sampai. Buruk-buruk bibir mengunyah kacang. Puak. Air oren pun dalam plastik je. Cuba duduk business class. Business class. Nak take off, tanya khabar dulu. Apa khabar Cik Kamarudin? Dia kenal nama kita. Cik Kamarudin ada nak minum apa-apa sebelum take off? Air apa ada? Air jus ada, guava ada, oren ada, air mana? Kita nak tunjuk besar kena minta benda tak ada. Teh tarik ada. Teh tarik minta. Kau ingat kedai mamak. Tapi sebab business class, dia cari juga. Dia cari. Itu special. Siap bagi towel lagi. Lak muka berpeluh-peluh beratur tadi. Tuala panas. Kita boleh exchange ke? Saya tak nak panas, saya nak yang sejuk. Dia cari. Duduk ekonomi, minta bantal sampai KLIA tak dapat. Panggil mana bantal saya sakit belakang. Sekejap je. Dia ke belakang ke depan. Saya tengok sampai dah Kuala Lumpur. Sampai sudah tak dapat bantal. Apa sebab payah? Ekonomi kelas. Cuba duduk business kelas. Baju kot kita dia tolong ambil sangkut apa rakyat pun. Lepas tu bila take off minum dulu, lap muka dulu. Lepas tu bila atas terbang ada makan sate bagi. Sate. Bukan sate. Air boleh minta kerak tukar-tukar. Lepas tu bila nak turun, bagi lagi lap muka lagi. Lap muka je kerja kita duduk. Lap muka suka. Kalau bisnes kelas yang international, lagi sedap. Kursi boleh baring tu. Macam mandi mayat tu. Tegak gitu. Kepala bawah, kaki ke atas. Salah hijab. Gini tidur. Sedap. Tapi tuan-tuan, duduk first class lagi sedap.
Dia kalau first class ni dia ada beza dengan business class. Dia kalau first class ni dia lavish and upscale finishes lah. Dia punya perabot-perabot dia, kalau dia bagi kita punya toiletries dia tu bekas dia lawa-lawa, kadang kena memang best-best lah. Dan first class ni dia ada on-board showers, boleh mandi jampi pun boleh. Kalau pergi suami isteri mandi pula lagi, jangan mandi lama kan, banjir pun terbang meninggal semua. Ada on-board bar, ada bar minum, kita minta susu je lah, susu dengan air oren, orang lepas minum arak, ada bar ni. Makan pula ada on-board chef pakai topi labu-labi tu, datang tanya bawa menu macam kedai yang Jack nak makan apa, boleh pilih menu. Dan kita boleh pula dine on demand ni, kita boleh beritahu pukul berapa nak makan. Dia kapal terbang, kalau time dia serve je. Kalau engkau tidurlah padan dengan muka. Dulu zaman saya belajar luar negara dulu, kapal terbang masa zaman naik pada Subang, kita ada stiker wake me up on meals. Ada, kita ambil stiker tu tampal pada kursi, kita pun tidur lah. Tapi sebab ada stiker, pramugari kejut, dek makan, kita pun bangun. Apa ada? Ayam ada? Tak ada, ada 3 ikan je. Ayam pun habis lah, tidur lama sangat habis lah. Makan je lah benda ada, puak. Sekarang kalau tidur kejut 3 kali tak bangun, halal. Tapi first class dia dine on demand. Hantar menu, mademoiselle, aku tanya nak mencekik apa ni kan, patron of all, macam-macam lah. Kita pun tak kenal juga, aku pun tak tahu benda apa makanan ni. Jadi akan tanya, so nak makan sekarang macam mana? Relax dulu, I want to sleep, I wake up, sleep, I call you. Tak pandai cakap putih, first class, okey. Ni pandai cakap putih, duit ekonomi tak guna ke? Duk first class. Lepas tu katil ni, kursi boleh baring. Lepas tu ada pillow, ada bantai besar, bukan bantai kecil. Ada, dia bagi comfortable duvet, macam cadar besar. Ada alas pula macam rumah. Lepas tu yang dapat katil kelamin tu memang bulan madu lah atas kapal terbang. Brand macam-macam lah. Kalau toiletries apa tu, Bulgari lah nak nyebut, tak pandai. Bulgari lah, Christian lah, siap bagi pijama. Suka nukar baju dulu nak tidur je lah, pakai apa pun dah, pakai pijama, suka. Tapi di sekarang ni first class tak banyak. Malaysia Airlines pun tak ada first class. Dia sekarang first class ini yang ada suite. Mana suite ni yang betul-betul eksklusif? Emirates, Singapore Airlines, Air France, Etihad dengan British Airways saja. Kalau Emirates pun ada 9 kapal tu yang ada first class suite ni. Singapore Airlines ada 5 saja yang A380. Etihad ada 10 kapal saja. Tak banyak lah yang first class ni. Malaysia Airlines kalau international dia panggil business premium saja. First class lain lagi, boleh mandi, boleh macam-macam. Jadi kalau kita nak dapat puasa level first class ini, apa kita kena buat? Kata ulama, saumul qalbi ani himamid dani'ah wal afkari mubaidati anillah wa kafu wa amas siwah. Orang yang puasa khusus ini, first class level, dia bukan puasa perut, bukan puasa tekak, bukan puasa mata, tapi puasa hati dari cita-cita remeh. Puasa hati dari cita-cita remeh. Hidupnya sepanjang Ramadan, dia tak pernah fikir apa-apa kecuali Allah. Dia meninggalkan segala-galanya kecuali Allah. Dalam bahasa mudah, orang yang tahap khusus di bulan Ramadan, dia tak ada masa pun nak fikir berbuka makan apa. Itu dah level tinggi. Mungkin tuan-tuan, puan-puan ada yang dah level ini. Puasa last year, tak tahu nak makan apa lah. Itu makam tinggi tu. Pos kelas tu. Kita tak tahu nak makan apa sebab ada hari-hari makan macam-macam. Tak tahu nak makan apa. Aku tak tahu lah masuk hari 14 ni gerai mana. Itu bukan makam lagi lah.
Dia makam tinggi ni, dia tak ada angan-angan langsung. Macam kita kan, masuk bulan puasa macam budak-budak, macam-macam teringat. Main pula Facebook pukul 3, buka-buka member hantar pula WhatsApp jenis mengkhianat, gambar video orang curah air Coca-Cola. Hantu raya betul budak ini. Kita pula jadi air sedap juga tengok air Coca-Cola ni. Anda teringat macam-macam. Itu level ekonomi kelas. Dia level first class ni tak ada agenda. Sampai kalau suami isteri lah, perempuan pening dapat suami makam begitu. Abang berbuka ni nak makan apa ni? Abang tak tahu, abang ni dah tasawuf dah sekarang. Abang tak tahu nak makan apa. Susah juga ya. Nah, kalau ada dah sampai tu, tahniah dia ucapkan first class itu. Moga-moga apa yang kita harapkan, kita dapatlah level first class ini untuk kita nak merasa menerusi pesawat Ramadan, merentas perjalanan menuju ke destinasi takwa. Kita dipilih oleh Allah, duduklah dalam first class, nak merasa. Tapi kita tak akan dapat first class itu kalau kita masih lagi memikir hal-hal perut, nak makan apa, buffet di mana. Bukanlah tak boleh fikir langsung, kasihan pula orang-orang berniaga. Ustaz, kempen sampai kami tak ada benda nak jual, bantu support jugalah. Ni nak cerita sajalah. Sampai satu makam, kita ini dah tak tahu nak makan apa, tak kisah makan apa. Cukup dengan kurma, cukup dengan air pun kadang dah boleh memberi kekuatan pada kita. Banyak nak diterangkan, tapi ada lagi majlis-majlis selanjutnya selepas daripada syarahan ini. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga pertemuan kita ini sama-sama diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa taslimhu lana minna mutaqabbala. Ya Allah, hantarkan aku ke bulan Ramadan, hantarkan bulan Ramadan kepadaku. Terimalah segala amalku di bulan Ramadan. Allahumma qad adallana syahru Ramadan wa hadara fasallimhu lana wa sallimna lahu warzuqna siyamahu wa qiyamahu warzuqna fihil jidd wal ijtihad wan nashat wa'izna fi minal fitan. Ya Allah, Ramadan semakin hampir. Sampaikanlah kami kepada Ramadan dengan selamat. Anugerahkanlah kami rezeki dapat melaksanakan puasa dan semayang malam di bulan Ramadan. Kurniakanlah pada kami ketekunan, kesungguhan dan juga semangat. Kami berlindung padamu dari ujian dan fitnah sepanjang bulan Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, ingat, kurangkan juadah, tingkatkan ibadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.